Selamat malam, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda. 各位弟兄姐妹，大家平安，也是晚安， Shalom. 平安。 Walaupun Paskah sudah berlewat, izinkan saya atas nama keluarga besar Saat Malang untuk menyampaikan selamat hari Paskah buat keluarga besar dari GKI Pluit ini. 虽然这个复活节已经过去了，可是准许我代表这个马浪圣道神学院的大家庭，向大家弟兄姐妹恭贺复活节快乐。 Sebenarnya hari ini, malam ini saya sungkan karena menerjemahkan senior saya ini. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 还没有听到之前，我们在是低头，我们进入祷告。 Pujian yang sudah kami sampaikan membuat kami mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. 透过诗歌，我们这个高举荣耀主的圣名。 Pada saat kami berdoa, kami merasakan adanya kedekatan dengan Tuhan. 当我们祷告的时候，我们可以感觉到与神有亲密的关系。 Saat ini ya Tuhan, kami merindukan Engkau berbicara kepada kami. 这个时候，我们渴慕你向我们说话， Berikan kepekaan dalam diri kami untuk mendengar suara-Mu. 让我们有敏锐感，可以听到主你的声音。 Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga kedua hamba-Mu. 让圣灵的大能可以高莫听众，还有讲的、翻译的。 Kami merindukan firman-Mu mengubah hidup kami. 我们渴慕你的话语来更新我们的生命。 Demikianlah ya Tuhan, kami berharap dan berdoa kepada-Mu. 我们这样的祷告、仰望神， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami alaskan doa kami ini. 是奉靠已经这个死了复活的主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Ibu Bapak dan sahabat muda, saya diberikan suatu tema yang menarik dari salib ke mahkota, kemenangan dalam penderitaan. 弟兄姐妹，教会给我的题目就是从十字架到冠冕，战胜苦难。 Saya merindukan kita bersama-sama untuk membaca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ke 8. 我们让大家来一起看提摩太后书第4章第7到第8节。 Saya membaca ayat ke-7, nanti ayat 8 dibacakan dalam bahasa Mandarin. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给反爱慕他显现的人。 Ibu Bapak, ada seorang yang bernama Paul David Tripp. 有一个人，他的名字叫 Paul David Tripp， Beliau adalah seorang profesor dari Southern Baptist Theological Seminary di Amerika. 他是在一个美国的浸信会的一个这个博士。 Beliau juga adalah seorang penulis buku yang produktif. Ada 30 buku yang sudah diterbitkan dan sangat bagus. 他也是写了30多本的很好的这个书。 Dia pembicara internasional, 他是国际的这个讲员， tapi beliau juga adalah seorang gembala di satu gereja di Amerika. 他也是在美国一间教会当这个主任牧师。 Sehingga kita boleh melihat Bapak Ibu Bapak, kesibukan beliau itu sangat luar biasa sekali. 所以看到他是非常的忙碌， Dan beliau adalah seorang yang produktif. 他也是非常有这个生产力的一个人。 Namun pada satu saat, pada Kese- satu sore yang santai, sesuatu yang tidak terduga itu terjadi dalam hidupnya. 可是，在他的这个生命当中，有一个下午发生了一个很特别的事情。 Dia mengalami satu kekejangan yang diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa sampai menjerit setiap 3 menit selama 36 jam. 那么他突然间感觉到这个很疼痛，有36个小时，每3分钟他都非常的疼痛。 Sampai akhirnya dia berkata pada istrinya, aku ingin mati. 最后他对他的师母说：“我要死了。”
Tetapi Bapak Ibu bukan sampai di situ saja penderitaan yang dia alami. 他的苦难不单到那个位置而已。 3 hari kemudian dia divonis gagal ginjal. 那么3天以后，被这个医生宣布他的肾已经不能够失去了功能了。 Tapi bukan berhenti di situ, dia kembali mengalami harus operasi 2 kali yang hampir merenggut akan jiwanya. 还有他要经过2次的手术，差一点都要夺去他的生命。 Saat itulah Paul David Tripp itu mengatakan, di dalam penderitaan itu akhirnya dia mengerti apa artinya sebagai seorang hamba Tuhan, adanya satu peperangan rohani, ada satu peperangan iman di dalam penderitaan yang dia alami itu. 所以那个时候，他深深的体会到，成为一个神的仆人，他看到痛苦是一个属灵的战争，也是一个新兴的战争。 Selama ini dia mengaku, saya mengagungkan kekuatan fisik saya karena setiap hari saya berolahraga. 以前他高举或是他为他的健康自豪，因为他每天都在运动。 Dia membanggakan akan produktivitas dia sebagai seorang rohaniwan yang pergi ke sana kemari menulis buku dan sebagainya. Berbagai kesibukan yang membuat dia merasa dirinya itu sangat produktif. 又加上他也是一个牧师，一个知名的讲员，到处去讲道，带领教会。他觉得他可以靠自己，他非常为自己自豪。 Pada saat dia mengalami kemampuan fisiknya itu menurun secara drastis. 当他可以经历到他的身体的健康突然间衰退的时候， Saudara, dia berkata, ia mengalami kematian dari delusi, ketidakberdayaan dan kebanggaan atas produktivitas. 所以他说他经历了妄想症，就是一种无法区分真实与想象的病症的死亡。 Dia berkata sebuah peperangan rohani yang tidak mudah dihadapi oleh dirinya. 他说他面对一个属灵的战争是他不容易面对的。 Di Alkitab ada seorang tokoh seperti Tripp yang mengatakan di dalam penderitaannya dia juga merasakan ini adalah satu peperangan rohani. 在圣经有一个人也是像Tripp 牧师讲的，就是在痛苦当中，他觉得这是一个属灵的战争， Yaitu Rasul Paulus. 就是使徒保罗。 Saudara, nas yang sudah kita baca tadi, 刚才我们所读的那一段经文， ini merupakan satu kata-kata yang terakhir yang kemungkinan beberapa hari sebelum Paulus itu mati secara martir. 也可能有大可能这一句话，这一段经文是他大概几天以后就为主殉道的所讲的话。 Seorang penafsir Alkitab itu menggambarkan pada saat itu Paulus berada di dalam sel kecil berdinding batu yang sempit, sesak dan dingin. 有解经家说，那个时候他被关在一个很狭窄的一个监狱，也是很冷，很孤单的。 Di kamar yang seperti inilah dia menulis ayat-ayat ini. 就是在这样的监狱房，他写了这一句话。 Dia tahu dia akan segera berakhir hidupnya karena kekejaman Nero. 他知道尼罗王该撒一下子，他的尼罗王的残忍一下子要结束了他的生命。 Dia sudah merasa ada sebilah pedang itu akan memenggal kepalanya. 他可以感觉到有一把刀要砍他的头。 Sehingga menurut beberapa tradisi Kristen dikatakan di saat yang beberapa hari kemudian Paulus itu terpenggal kepalanya oleh karena kekejaman Nero itu. 那么按照几个传统的传说，就是几天以后，他被尼罗该撒砍头了。 Tapi Ibu Bapak dan sahabat muda, kita harus memahami ayat ini adalah tulisan seorang rohaniwan yang sudah 30 tahun tanpa kenal lelah memberitakan Injil dan di dalam sepanjang kehidupannya tidak pernah sepi dengan penderitaan yang dialaminya. 我们必须明白，
这个是一个神父，他已经侍奉30多年，他在他的侍奉上，他不曾这个停留过，不曾这个休息过，一直在那边侍奉神。Mari kita berhenti sejenak untuk melihat penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini, saudara. 让我们一下子来这个看一下他这个不断的一连串的面对了苦难。 Dia dicambuk dan lebih sering dipenjara dalam hidupnya. 他常常被鞭打，常常也被关进这个监狱中。 Dia sering dilecehkan dan diremehkan yang sebagai sampah, bahkan dikatakan kotoran, seorang pembual. 他被藐视、被侮辱、被当作这个垃圾，当作是应该被这个丢掉的垃圾一样。 Dia seorang rohaniwan yang mengalami kelaparan dan kekurangan sandang pangan. 他是一个神父，曾经饥饿、缺乏这个食物。 Dia didera, dilempar batu, mengalami karam kapal, mengalami bahaya banjir. Bukan hanya di Jakarta, Bapak Ibu ya, dahulu juga sudah ada. Dan ada bahaya serangan dari para penyamun. 他也是遭受到这个殴打、被石头砸，这个遭遇海难、洪水的危险，还有海盗的危险。 Diancam orang Yahudi, non-Yahudi, bahaya di padang gurun. 被这个犹太人、非犹太人威胁的危险，在这个沙漠中的危险， Ditinggalkan teman sekerja, 被他的同工抛弃， dihina, difitnah, dicurigai, 他被侮辱、被这个背叛、被怀疑， mendapatkan tekanan mental dan rohani, 他的精神与属灵受到极大的压力。 ditahan lebih lama di penjara dan disidang, Bapak Ibu. 他在监狱的时间延长，还有被受审。 Tetapi bukan sampai di situ, ditolak oleh kaum sendiri, bahkan diusir, diserang ular, penyakit dan kelemahan tubuh yang dialaminya. 他被自己的民族就是犹太人这个拒绝，甚至被这个驱逐被食咬，还有这个生病，还有身体的这个软弱。 Bapak Ibu coba bayangkan seorang rohaniwan mengalami seperti ini. 你可以想象到一个神父遭受到这么大的这个苦难。 30 tahun melayani, 3 dekade melayani tanpa kenal lelah, memberitakan Injil. 他34年在侍奉神这个马不停蹄的，他面对各种各样的这个苦难。 Dahulu Saulus itu penganiaya jemaat. 过去他是扫罗是教会的逼迫者， Kemudian dia menjadi pemimpin jemaat, justru dia mengalami penganiayaan. 现在他成为教会的领袖，他遭受到逼迫。 Yang pertanyaan kita adalah mengapa Paulus itu mampu bertahan dalam penderitaan seperti ini? 我们的问题是为什么保罗能够忍受苦难呢？ Di dalam ayat ke-7 ada kata pertandingan. 在这个第7节这里有讲到是这个中文翻译是一场战争。 Di dalam kata pertandingan ini memiliki satu pengertian. Paulus itu mengaku dengan jujur ada satu perjuangan berat. Ada satu peperangan yang dahsyat di dalam dirinya untuk mengalami penderitaan seperti ini. Untuk menghadapi penderitaan seperti ini. 他这个承认，在他的生命中、侍奉中，面对一个巨大的一个战争、巨大的一个这个比赛。 Sehingga dalam bagian ini kita melihat dengan 3 dekade dia mengalami seperti ini, maka kita dapat mengerti dan memahami. Paulus juga dengan jujur mengatakan ini merupakan satu perjuangan yang tidak mudah untuk dia lewati. 所以他已经30年侍奉，他承认要度过这个30年的侍奉苦难是实在不容易。 Ibu bapak kemudian dia juga mengatakan aku telah mencapai garis akhir. 所以他说，当跑的路我已经跑尽了。 Saya setuju dengan John Stott yang mengatakan kata aku telah mencapai garis akhir itu adalah aku telah mengakhiri satu pertarungan yang amat sangat besar. 我同意约翰这个斯托德所讲的话，就是这个
这个当跑的路就是已经跑尽了，就是已经一个很大的挣扎的路，他已经跑尽了。 Saudara, mengapa ini satu perjuangan yang berat? 为什么是一个很大、这个巨大的一个挣扎呢？ Karena Paulus itu 10 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya dia sudah berjanji kepada jemaat di Efesus. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24 ini. 因为10年前，这个保罗已经这个答应了这个以弗所的这个会友。 Dia mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi bersaksi tentang Injil anugerah Allah. 所以他说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神是恩惠的福音。” Oleh karena itu, saudara, ini merupakan satu pertarungan yang besar karena Paulus sudah mengatakan 10 tahun sebelumnya, aku mempertaruhkan nyawaku demi Injil. 这个10年前，保罗已经说了，他是面对一个极大的这个战争，他以他的把生命已经摆上了。 Ini bukan sekedar penderitaan yang biasa secara fisik, tetapi pertaruhan nyawa itu yang diberikan oleh Paulus demi Injil. 这个不是平常的这个战争，不单单是把这个肉体摆上，他把他的性命都完全的摆上。 Inilah kesiapan hati Paulus yang mengatakan, jangankan hanya penderitaan fisik, nyawaku pun aku siap untuk aku persembahkan pada Tuhan demi Injil. 所以我们看到保罗已经预备心了，不单是把他的肉体献上，他把他的性命献上，为了福音。 Oleh karena itu dia kemudian berkata, aku telah memelihara iman. 所以他说：“我已经这个所信的道，我已经守住了。” Ini bukan sekedar pengertiannya dia memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 这个意思不单单是他把这个守住在耶稣基督的这个信心而已。 Tetapi juga memiliki satu pemahaman atas kesetiaan yang dia persembahkan untuk Kristus dan untuk Injil. 也是表示他献上他的忠心，为着福音，为着耶稣基督。 Itulah yang kemudian seorang penafsir Alkitab mengatakan, Paulus pada waktu mengatakan aku telah memelihara iman, artinya dia memelihara akan amanat agung Tuhan itu. Dia sungguh-sungguh laksanakan dan dia mau sampai akhir hidupnya dia melaksanakan amanat agung Tuhan. 所以有一个解经家说：“我所信的道，我已经守住了，就是他守住主耶稣基督的大使命，甚至用生命来守住这个福音。” Oleh karena itu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. 所以在提摩太后书第1章12节，他说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。” Kenapa? Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. 为什么呢？因为他知道，因为我知道所信的是谁，也深信他能保全我所交付的，直到那日。 Bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. 也深信他能保全所交付的，直到那日。 Paulus yakin amanat agung Tuhan yang mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku. Itu Tuhan Yesus ngomong di surga dan di bumi. 保罗相信主耶稣所给的大使命，就是一切的权利，不论是天上地下的，都已经赐给他了。 Kemudian di dalam Matius itu di akhir ayat 28 dikatakan demikian saudara. Aku akan memelihara sampai selama-lamanya. 然后在 Aku akan menyertai kamu. 马太福音第28章的最后一节说：“我要这个保守你直到永远。” Saudara, melalui kata aku percaya dan aku yakin Tuhan Yesus berkuasa untuk memelihara pelayanannya.
透 Injil 过 itu. 我所信，我深信主耶稣可以保全我所托付的。 Itulah sebabnya dimanapun dan kapanpun dan penderitaan apapun yang dia akan alami. 所以无论何时、何地、何处，他所面对的苦难， Dia tetap setia memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. 他仍然忠心传福音，直到结束了他的生命。 Sehingga dia tidak heran saudara, dia mengatakan, aku memiliki satu pengharapan memperoleh mahkota kebenaran itu. 所以没有奇怪，他说我有一个盼望得到这个荣耀的冠冕。 Saudara, ayat ini sering dikatakan, ini Paulus agak sedikit sombong karena tersedia bagiku mahkota kebenaran. 有人说保罗有一点骄傲，说已经为我预备荣耀的冠冕。 Bukan saudara, karena dia tahu dia sanggup sampai akhir hidupnya menderita demi Injil. Itu karena kuasa Tuhan Yesus yang 他 menyertai 其 dia. 实他没有骄傲，他知道他能够到永远持守他的这个福音到永远，是完全靠着神的大能。 Sehingga John Stott mengatakan, mahkota ini pernyataan publik dari Allah bahwa orang benar di hadapannya, bukan hanya secara status, tapi juga dalam hal kesetiaan hidupnya di dalam Kristus. 所以约翰这个施托德说，这冠冕是神公开宣告一个人在他面前的义人，这不仅体现在地位上，也体现在他一生对基督的忠诚上。 R.C. Sproul mengatakan mahkota ini bukan usaha manusia, tapi hadiah dari anugerah Allah bagi mereka yang memelihara iman dalam penderitaan. 斯普老儿说，这冠冕并非人为努力的结果，而是神赐予那些在苦难中坚守信仰之人的恩典。 Sehingga jadi kesimpulan kita saudara, jadi mahkota ini bukan untuk orang yang hidup tanpa salib, tetapi untuk mereka yang setia memikul salib dan mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. 所以这冠冕并非为那些没有十字架的人而是为那些忠心背负十字架、跟随基督到底的人而是。 Pertanyaan kita, bagaimanakah Paulus itu sanggup memikul salib dan mengikut Kristus sampai akhir hidupnya, saudara? 我们的问题，为什么保罗能够背起十字架，忠心的跟随主呢？ Saudara, kalau kita melihat di dalam konteks 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. 如果我们从这个提摩太后书第4章16到第16到18节的内容， Di sana dikatakan pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, artinya rekan-rekannya meninggalkan dia. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. 所以在第16、第17节，保罗说：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离去我，但愿这罪不归于他们。唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。” Ibu bapak, pada waktu saya melihat ada kata-kata, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. 当我看到这里说没有人前来帮助我，竟都离去我。 Saya ingat Tuhan Yesus juga pernah mengalami yang sama, bukan? 我就想到耶稣曾经遭遇同样的事情。 Di dalam Markus 14 ayat 50 dikatakan demikian, saudara. 在马可福音告诉我们， Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 所有的门徒离去他，他们逃跑了。
Ibu bapak, kita melihat Paulus itu mengalami seperti Tuhan Yesus. Dia ditinggalkan rekan-rekannya. 我们看到保罗跟这个面临或是遭遇到主耶稣所遭遇的事，就是他的门徒、他的这个同工都离去他。 Tetapi Paulus itu juga menekankan pada saat mereka meninggalkan semua, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. 保罗强调说，他们离开我，可是神与我同在，他坚固我。 Paulus itu mengalami spiritual warfare, saudara. 保罗经历到这个属灵的征战， Mengalami peperangan rohani dalam dirinya. 他在里面面对这个属灵的征战。 Tetapi Allah itu mendampingi dia pada waktu dia mengalami peperangan rohani. 当他面对属灵的征战，上帝与他同在， Sehingga dia mengalami kehadiran Tuhan yang menguatkan dirinya. 他经历到神的同在，所以可以兼顾他。 Itulah yang dapat dikatakan spiritual journey itu kemudian dialami oleh Paulus bersama dengan Allah menghadapi segala penderitaan yang dia alami. 所以我们看到这个保罗这个属灵的旅程，是他跟神一起来面对所有的这个苦难。 Saya pikir apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu dia mengingat peristiwa yang terjadi di dalam dirinya. 我相信保罗想到他所面对的所面对的问题。 Pada waktu dia berjumpa dengan Kristus pertama kali, Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 他想到第一次他见到耶稣的时候，耶稣对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我呢？” Saulus pada waktu itu menganiaya jemaat. 那个时候，扫罗是逼迫这个信徒们。 Jemaat mengalami penderitaan. 那么信徒面对这个苦难， Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? 主耶稣说：“你为什么逼迫我呢？” Disitulah kita melihat Tuhan Yesus itu juga melihat jemaat menderita, dia pun menderita. 主耶稣看这个信徒所受的苦，就等于他正在受苦一样。 Sehingga dalam 2 Timotius dia mengerti pada saat dia menderita, Allah turut menderita mendampingi dia. 所以在提摩太后书，保罗受苦的时候，他深深明白，他受苦，主也与他在一起受苦。 Saudara, itu merupakan satu bagian firman Tuhan yang menggetarkan hati saya. Saudara. 这一段经文让我的心受到很大的这个震撼。 Paulus itu sungguh-sungguh mengalami spiritual journey yang begitu luar biasa. Sehingga dia merasakan pada saat dia menderita, dia sendirian. Tetapi Allah itu mendampingi dia. 保罗在他属灵的旅程，当他面对这个苦难的时候，他这个深深体会到神与他同在，与他一起承担他所受的痛苦。 Saudara, John Stott mengatakan sengat yang sebenarnya dari penderitaan itu bukanlah penderitaan itu sendiri. 约翰这个斯托德说，苦难的真正痛苦并非苦难本身。 Rasa sakit yang disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi di dalamnya juga bukan sengat itu. 也不是苦难中不公正所带来的痛苦。 Sengat yang sebenarnya adalah perasaan diabaikan Allah. 那么真正的痛苦是被上帝抛弃的感觉。 Paulus mengalami rasa sakit bisa ditahan. 保罗面对苦难，他可以忍耐， Tetapi perasaan diabaikan Allah itu tidak bisa. 可是他被上帝抛弃的感觉，他是受不了这样的痛苦。 Saudara John Stott ini ingin mengatakan kepada kita, 所以约翰这个斯托德要告诉我们， kalau kita diabaikan Allah itu jauh lebih berat dan kita tidak bisa bertahan di dalamnya. 如果上帝忽略我们，不睬我们，我们所面对的是一个非常沉重的，我们是不能够承担的这个痛苦。 Paulus bertahan dalam penderitaannya karena dia tidak diabaikan hidupnya oleh Allah. 保罗他在苦难当中能够忍耐，因为上帝没有这个忽略他。 R.C. Sproul mengatakan hidup Kristen bukan lari cepat
tetapi maraton yang melewati lembah-lembah penderitaan. 这个斯普劳尔说，基督徒的生活不是短跑，而是一场马拉松。 Namun di setiap lembah Allah itu berjalan bersama umatnya. Amin. 他需要穿越苦难的低谷，但是在每个低谷中坚持下去。 Saudara-saudara, saya sungguh sangat terenyuh juga dengan apa yang dikatakan oleh D.A. Carson. 我也是被这个 D.L. Carson 所讲的话这个很受到感动。 Jalan dari salib menuju mahkota itu bukan ditempuh oleh orang yang kuat, saudara. 他说，从十字架到冠冕的道路不是有强子走的， Tetapi oleh mereka yang berpegang kepada Allah yang berjalan bersama mereka. Amin. 而是有那些紧紧抓住与他们同行的上帝的人走的。 Ibu Bapak, tema hari ini adalah dari salib ke mahkota, kemenangan dalam penderitaan. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天的题目就是从十字架到冠冕，战胜苦难。 Salib yang saudara pikul hari ini mungkin berat, menyakitkan, dan mungkin penuh dengan air mata. 也许我们今天所背的十字架充满眼泪，让你很痛苦。 Mungkin hari ini kita tidak dicambuk seperti Paulus. 也许我们今天没有像保罗被鞭打， Tapi mungkin hati kita saat ini sedang babak belur karena tekanan batin. 可能今天这个时候我们的心已经破烂了，因为面对各种各样的问题。 Mungkin karena diagnosis medis yang buruk yang sedang saudara alami. 也许你的这个检验告诉你的身体的状况不好， Keluarga yang retak, 或是破碎的家庭， atau ekonomi yang sedang babak belur pada saat ini. 或是正在不是很好的经济的状况， Mungkin Anda seorang pemuda yang bergumul dengan identitas Anda dan masa depan Anda. 或是有一些年轻人为着他的这个身份，他在那里挣扎。 Mungkin Anda adalah seorang rohaniwan yang sedang mengalami kelelahan dan merasa sendiri. 也许有这个神父，他在属灵上已经这个很疲倦了。 Tapi ingatlah bahwa Kristus telah lebih dahulu memikul salib itu. 但我们要记住，主耶稣已经为我们先背十字架。 Dan sekarang Kristus yang sudah bangkit itu mengenakan mahkota kemuliaan. 那个已经复活的耶稣基督已经这个戴上了冠冕，荣耀的冠冕。 Dan kepada setiap orang yang setia, yang tidak menyerah, yang terus berjalan walaupun tertati-tati di dalam penderitaan ini. 对于那些这个在不投降，虽然他的道路崎岖难走， Ia menjanjikan menganugerahkan mahkota yang sama. 你坚持到底，神允许要把他荣耀的冠冕赐给你。 Memang jalan salib bukanlah jalan yang mudah. 十字架的道路不容易走， Tetapi jalan salib itu adalah jalan kemenangan. 可是十字架的道路是这个真理的道路。 Jalan dari salib menuju mahkota. 这个十字架的道路是朝向这个荣耀的冠冕。 Salib bukanlah akhir kisah hidup kita. 十字架不是我们的这个我们生活的终结。 Marilah kita meyakini Allah selalu hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun yang kita alami, maupun di dalam kehidupan kita yang paling berat, Dia ada bersama kita. 让我们可以确定，在任何的环境，虽然是很这个糟糕，神仍然与我们同在，他没有离弃我们。 Kiranya kita boleh menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 巴不得透过神的话语，我们可以从中得到祝福。 Mari kita tenang dan kita tundukkan kepala. 让我们安静低头在神的面前。 Minta kepada dengan hormat Pendeta Musa Salomo menutup dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih pada malam hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan akan
penyertaan Tuhan di dalam segala pergumulan penderitaan yang kami alami. Melalui kesaksian hidup daripada Rasul Paulus, selama 30 tahun dia mengikuti Yesus, melayani Tuhan, dia mengalami berbagai penderitaan yang begitu berat, namun dia tetap bisa bertahan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, dan Tuhan terus mendampingi Paulus di tengah-tengah penderitaan yang dialami, sehingga dia tetap boleh bertahan, tetap boleh kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh belajar dari Rasul Paulus saat kami ada pergumulan, memikul salib yang berat, ada masalah dalam keluarga, ekonomi, kami pun mau berserah pada Tuhan, mengalami akan penyertaan Tuhan. Dan dari Tuhanlah datangnya kekuatan, pertolongan yang kami butuhkan. Tuhan berkati kami sekalian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.